ada saja sambutan yang tertentu yang mereka buat untuk memperingati peristiwa-peristiwa yang cukup penting, cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab mendatangkan rasa iman kita kepada Nabi, mendatangkan lebih dari rasa takut dan sayang kita kepada Nabi. Dan sebab itu yang sama kita nak cuba kenal Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang disebut oleh Ali Zainal Abidin, salah seorang cicit daripada Nabi SAW. Beliau pernah berkata, ta'allamna sirah kama nata'allam al-Quran. Kami belajar sirah ini sebagaimana kami belajar Al-Quran. Dan cerita Isra Mi'raj salah satu daripada cerita-cerita yang kita akan dapat di dalam sirah An-Nabawiyah, cerita berkaitan Nabi kita Muhammad SAW. Maka secara tak langsung bila kita tahu cerita Isra dan Mi'raj, kita dapat kenal pribadi Nabi. Tujuan kita nak kenal bukan sekadar macam mana semalam saya sebut, kita sebagaimana kita nak kenal Hang Tuah. Sedangkan cerita Hang Tuah itu tak tahu betul ke tidak, kita tak tahu. Semalam kat sebelah saya kata, saya Alfred cerita kat saya, sahabat kita Alfred, dia cakap, dia kata tahu tak, dia pernah terbaca satu cerita Hang Tuah itu bukan orang Melayu, bukan orang Melaka. So orang Melaka tak payah pasal lah. Hang Tuah itu bukan orang Melaka. Habis Hang Tuah itu orang mana? Hang Tuah itu orang Cina. Hang Tuah itu dikatakan orang Cina. Kenapa dikatakan Hang Tuah? Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi, Hang Jebat, Hang Tuah, 5 bersaudara adalah orang Cina. Kerana nama Hang, perkataan Hang itu adalah nama orang Cina. Dan Hang itu sebenarnya adalah family name ataupun surname kepada orang Cina, iaitu satu etnik ataupun satu keluarga yang dulu kat Cina. Kita tak tahulah Cina Beijing ke Cina mana, orang Ma'lam lah. Tapi dikatakan Hang itu adalah orang Cina. Begitu juga dengan Hang Lipo. Hang Lipo Cina juga, ada Hang juga kat nama dia. So kita tak tahu. Orang Melayu saja berpasal dengan mengatakan Hang Tuah berkata tidak, Melayu hilang di dunia. Teman jadi hebat. Sedangkan jika Hang itu datang daripada sebenarnya mungkin wujud, tapi Hang ini dikatakan orang Cina. Wallahualam, kita tak nak bahaskan cerita tentang Allah. Baik, cuma yang kita nak bahaskan cerita yang duduk pada dalam surah An-Nabawiyah. Tujuan kita nak tahu untuk melahirkan rasa yakin kita yang dinamakan sebagai ilmu yakin, ilmu yang dapat, yang kita tahu, yang kita fahami dengan cara kita duduk dalam majlis ilmu, yang boleh meyakinkan kita, meningkatkan keimanan kita yang lebih kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan zaman akhir zaman yang semakin hari semakin lupa kita. Mungkin kita tahu nama Muhammad, mungkin kita tahu bila mana dibuat upacara memperingati Maulid Rasul, tujuan kita memperingati itu untuk siapa, tetapi pada waktu yang sama kita lupa sifat-sifat Nabi, kita lupa pribadi Nabi, kita lupa akhlak Nabi, dan apa tujuan yang Nabi ini diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jadikan sebagai qudwatun hasanah ataupun uswatun hasanah. Bukan sekadar kita nak tahu cerita sebagaimana kita baca cerita yang lain. Dan ini yang telah pun berjaya dilakukan oleh para orientalis barat. Mereka cuba menyusunkan cerita-cerita yang dinamakan sebagai sirah. Sebab itu cerita Nabi kita namakan sirah, kita tak nama tarikh. Tarikh ini maksudnya sejarah. Kita tak kata sejarah Nabi, tapi kita sebut sebagai sirah Nabi. Sirah ini perjalanan hidup Nabi. Dan tujuan untuk kita jadikan ikutan ataupun qudwatun hasanah, ikutan yang terpuji, ikutan yang baik untuk kita ikut. Dan sebab itu orientalis barat melihat bila mana mereka mengatakan hari ini punca umat Islam jadi kuat, punca umat Islam itu bertambah yakin dengan agama mereka, disebabkan oleh kerana ada satu pribadi yang mereka jadikan sebagai idola, iaitu Muhammad SAW. Bila mana orang Islam berpegang dengan Al-Quran, mereka berpegang, percaya dan ikut Nabi mereka, maka sudah tentu kita tak akan dapat lagi nak hasut ataupun kita tak dapat nak berdakwah kepada mereka untuk sesatkan mereka dan sebagainya, kerana mereka yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi mereka. Dan kasih sayang terhadap Nabi mereka menjadikan sampai ke satu tahap mereka berkorban untuk
agama mereka yang tercinta. Dan inilah apa yang telah didarabkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang pernah disebut oleh salah seorang tokoh musyrikin Mekah sebelum dia masuk Islam, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan antara bapa Quraisy. Bapa Quraisy yang paling kuat lawan Nabi selain daripada Abu Jahal, selain daripada Abu Lahab, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dia pernah kata dekat orang musyrikin Mekah. Dia pernah menceritakan kepada musyrikin Mekah gambaran apa yang dia tengok dan apa yang dia faham tentang pribadi Nabi, sehingga beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Aku tak pernah tengok pun seseorang itu yang cintakan kepada seseorang melainkan cinta dan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hebatnya kasih sayang cinta mereka sehingga mengakibatkan orang-orang kafir dan musyrikin Mekah merasa pelik. Apakah yang ada pada diri Nabi? Apakah yang ada pada diri Muhammad itu? Adakah Muhammad itu menjadikan mereka kaya? Tidak. Adakah Muhammad itu menjadikan mereka bahagia? Barangkali. Adakah Muhammad itu menjadikan mereka rasa seronok hidup di dunia ini? Ataupun adakah Muhammad itu memberikan janji-janji yang tertentu kepada mereka? Maka jawapannya, Muhammad diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai murabbiyan, sebagai pendidik yang mendidik manusia, menjauhkan manusia daripada menjadi hamba kepada manusia, kepada menjadi hamba kepada Allah. Jadi orientalis barat mereka telah pisahkan cerita ini dengan menjadikan cerita sejarah sebagai cerita sejarah. Maka cerita sejarah diambilkan beberapa sisi-sisi yang tertentu tentang pribadi Nabi. Antaranya dikatakan yang Nabi ini seorang negarawan. Contohnya orang pandang Tun Mahathir kita sebagai seorang negarawan yang mampu bina Malaysia pada satu tahap yang cukup hebat. Maka dia adalah orang yang hebat, digelar beliau sebagai negarawan. Di dalam istilah bahasa Arab kita ada satu istilah disebut Abkhariyun. Abkhari ini tak boleh diletakkan, dia ada istilah-istilah yang tertentu. Ada orang yang kita panggil dia orang yang cerdik. Cerdik dalam istilah bahasa Arab dipanggil zaki. Zaki maksudnya cerdik. Maka cerdik, Nabi seorang yang zaki, tapi Nabi lebih cerdik lebih daripada orang yang cerdik. Maka disebabkan kecerdikan yang ada pada Nabi, Nabi dipanggil Abkhari oleh orang Islam ataupun orang-orang musyrikin Mekah. Apa maksud Abkhari ini? Abkhari ini maksudnya cendekiawan ataupun negarawan, orang yang hebat. Maka bila diletakkan istilah Abkhari pada diri Nabi, maka mereka nak samakan Nabi ini dengan negarawan yang lain. Nak disamakan dengan individu yang mungkin bukan mereka beragama Islam, ataupun mereka barangkali juga beragama Islam, tetapi mereka mahir pada bidang-bidang yang tertentu. Sedangkan tujuan Nabi diutuskan oleh Allah bukan nak tunjukkan yang Nabi itu cerdik, tapi Nabi ada misinya, dan misi Nabi adalah menjadi seorang murabbi. Apa maksud murabbi? Murabbi ini sebagai pendidik kepada manusia ataupun muallim kepada manusia. Dan inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Satu ayat yang menceritakan tentang pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang dinamakan mereka sebagai golongan Al-Hawariyin. Golongan Hawariyin ini orang yang Allah berikan kepada mereka anugerah pengetahuan yang hebat. Kemudian bila mana mereka jadi hebat, Allah sebutkan sebagai tazkirah, peringatan kepada mereka. Allah kata kepada mereka, kamu orang yang kami angkat, kamu jadi orang manusia yang hebat, manusia yang mempunyai ilmu. Dan jangan kamu jadikan manusia ibadah, dan jangan kamu katakan kepada manusia kunu ibadah li, jadilah kamu hamba kepada kami. Di kalangan kalau kita lihat cendekiawan, negarawan ni, mereka nak jadikan manusia tunduk kepada mereka dengan kepandaian dan kehebatan yang mereka ada. Tapi walakin kunu rabbaniyin wa bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain, mereka bukan sekadar nak jadikan, bukan nak suruh manusia tunduk kepada mereka, tapi mereka mengatakan kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang-orang yang mendidik manusia yang lain dengan apa yang kami didik kamu dan dengan apa yang telah kamu pelajari. Maka tujuan Nabi ini nak menjadikan satu kita katakan satu
ikatan yang kuat di antara Nabi dan juga pengikut-pengikut Nabi dan umat Islam keseluruhan daripada mereka untuk menjalankan satu misi. Misi apa? Misi yang dinamakan misi At-Tabligh, iaitu menyampaikan seruan Islam kepada sesiapa sahaja, dan tujuannya nak menjadikan manusia daripada menjadi hamba kepada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kalau kita tengok, kita pun seronok ada orang letakkan Nabi sebaris dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Dia letakkan Nabi nombor 1. Kita pun seronok tengok bagaimana Barat mengiktiraf Nabi kami Nabi Muhammad dengan diletakkan Nabi kami pada nombor 1. Maka Nabi kita tidak boleh nak menyaingi mana-mana manusia dan tak boleh diletakkan sebaris dengan manusia yang lain. Kalau dia bukan, kita katakan dia kecerdikan dia tadi itu tak dapat ditandingi, bukan didatangkan untuk menunjukkan kecerdikan, tapi Nabi datang atas dasar pada misi dia yang tertentu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semalam saya ceramah juga Isra dan Mi'raj bagi chapter yang pertama lah, dekat surah 11. Jadi saya kata tuan-tuan tak sempat habis, kita sambung dekat surah 11 sini. So kita ambil sedikit sambungan, sedikit ulasan berkaitan apa yang telah kita bincangkan semalam, dan insya-Allah kita sambung tentang apa-apa yang kita rasakan sesuai dalam keadaan masa yang kita ada. Kalau kita nak cerita satu persatu, mungkin tuan-tuan pun dah dengar dah. Setiap tahun kita dihidangkan dengan cerita Isra dan Mi'raj dengan pelbagai version dan pelbagai cerita. Dan kalau kita nak tahu cerita pun kita boleh buka dalam buku, kita boleh buka dalam blog, kita boleh buka dalam Google dan sebagainya. Kita boleh cari cerita yang detail, walaupun di sana ada juga unsur-unsur cerita-cerita yang kadang-kadang masuk ke dalam bab-bab Israiliyat, cerita-cerita yang ditambah. Walau bagaimanapun, insya-Allah pada malam ini kita mengambil sedikit apa yang berlaku pada kisah Nabi kita Muhammad SAW yang telah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semalam saya ceritakan di surah 11. Saya katakan bagaimana Nabi adalah orang yang biasa. Bila mana Nabi manusia sebagaimana kita. Nabi juga orang disebut dalam Al-Quran wa yamshuna fil aswaq, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi orang yang makan minum sebagaimana manusia yang lain makan minum. Nabi orang yang berjalan, pergi ke pasar-pasar mencari kehendak hajat hidup dia sebagaimana manusia pergi ke pasar, sebagaimana manusia memerlukan kepada manusia yang lain. Dan begitu juga dengan Nabi kita. Nabi dengan manusia yang lain pada bab perlakuan, dan kita katakan dia punya diri, tubuh badan dia semuanya adalah sama. Cuma membezakan dia dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Baik, bila dinamakan manusia, nabi itu didatangkan daripada manusia, maka manusia ini terdedah kepada beberapa kelemahan. Allah sebut di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, idza massahu khairu manu'a, illa al-musallin. Allah kata sesungguhnya kami janjikan kepada manusia itu keluh kesah. Manusia itu dijadikan dalam keadaan keluh kesah. Apa maksud keluh kesah? Dia jadi hidup jadi macam dia akan rasa satu benda yang tidak puas. Kadang-kadang Allah dah berikan segala-galanya, tapi dia tetap perasaan dia inginkan kepada benda-benda yang pelbagai. Contohlah macam kita katakan kita hari ini. Kita hari ini yang hidup kita sebagaimana apa yang kita dapat. Kalau orang tanya kepada kita malam ni, saya pernah sahabat tanya, dia kata ustaz nak tanya ustaz tak ingin bukan nak pakai kereta-kereta yang hebat. Saya kata kenapa tanya macam tu? Saja nak tanya lah, nak tengok ingin ke tak ingin. Nak kira ingin macam-macam betul yang kita ingin. Tak tengok tu kereta Mercedes, lepas tu kereta Mercedes mata belalang. Kereta Mercedes mata belalang, ustaz tak ingin ke? Saya kata kalau aku tak ingin awak apa masalah ni? Tanya dia. Saya kata kalau ustaz ingin ustaz nak beli dengan gaji ustaz bulan-bulan tak dapat ustaz. Begitu macam mana? Ustaz masuk ni MLM confirm ustaz dapat beli. Pandai dia dah tekad gudang. Nanti baik. Maknanya keperluan kehendak manusia tu yang pelbagai. Orang belajar ilmu ekonomi dia ada satu bab dia panggil cost price. Dan disebabkan oleh kerana kehendak manusia tak terbatas. Kehendak kita ni setiap hari tak terbatas. Makan ayam dia rasa nak daging, pula makan daging dia rasa nak try yang lain, pula makan yang ni dia rasa nak yang ni, buat yang ni dia rasa nak buat yang ni. Sampai ke tahap kita katakan hari ni
Kalau kita tanya ni abang-abang kita ni, pakcik-pakcik kita nak umur 50-60 tahun, rasa-rasa kalau rasa ada lebih-lebih sikit-sikit mau tak kahwin seorang lagi. Sila-sila bulan dia jawab mau, tapi nak buat sangat dia kata buat. Maknanya kehendak tu tetap ada. Itu yang dikatakan manusia. Masuk keluh kesah ni dia rasa tak puas. Tidak ada kepuasan dalam hidup. Maka Allah sebut kami jadikan manusia dengan perasaan keluh kesah. Idza masahu syarru jazua. Bila kami timpakan kepada mereka rasa susah, dia akan jadi keluh kesah. Susah pun dia akan jadi keluh kesah. Idza masahu khairu manua. Bila kami berikan pula kepada mereka rasa kesenangan, waktu tersebut juga dia akan rasa keluh kesah juga. Orang yang senang, orang yang ada duit, bila dia nak keluarkan duit dia akan rasa berkira sangat-sangat. Bila mana dia nak berikan sesuatu benda, dia takut benda yang dia ada itu akan hilang ataupun akan berkurang. Ini yang dikatakan keluh kesah yang maksud illal musallin, melainkan orang-orang yang bersolat. Melainkan orang-orang yang bersolat, orang yang jaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, walau bagaimanapun sifat umum yang ada pada manusia itu juga ada bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi bila mana dilihat Nabi SAW ditimpa dengan pelbagai cabaran dan dugaan di dalam hidup. Makin hebat seseorang itu, maka makin hebat bala, bencana ataupun dugaan yang Allah nak berikan kepada mereka. Makin hebat, makin kuat kita untuk dekat kepada Allah, makin banyak pula halangan-halangan yang lain yang Allah cuba dan timpakan kepada manusia. Apa tujuannya Allah timpakan benda tersebut? Untuk Allah nak tengok orang-orang yang diberikan cubaan ataupun dugaan tadi, orang itu dia dapat tempuh ataupun tidak, dia boleh reda ataupun tidak dengan dugaan yang Allah berikan. Kalau dia lepas dugaan tadi, maka dia jadi orang yang hebat. Dan sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah di dalam Al-Quran, lepas daripada Alif Lam Mim, Allah mengatakan, adakah kamu dah pun merasakan yang kamu dah pun beriman, sedangkan kamu belum lagi diuji? Kita tak boleh lagi nak katakan yang kita ni dah cukup. Ada orang dia kata saya alhamdulillah lah Ustaz, rezeki yang Allah bagi ni saya rasa dah cukup dah. Hari-hari boleh pergi masjid, haji pun dah pergi dah, buat anak-anak pun dah semua dapat belajar dah, saya rasa dah puas dah. Dia rasa dia dah hebat, dia dah cukup. Apa yang dia buat, solat 5 kali sehari semalam, dia rasa diri dia dah okey, dah tak ada apa-apa lagi, saya cuma nak mati saja. Mati insya-Allah lah, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan tenang. Baik, maka dia rasa dia dah lepas. Sedangkan Allah mengatakan, hei manusia, adakah kamu mengasalkan yang kamu itu dah pun beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan daripada ujian yang Allah berikan kepada manusia tadi, maka kat situ Allah boleh tahu seakan-akan satu pemeriksaan, satu exam yang Allah nak bagi kepada manusia. Maka kerana Allah nak tahu di kalangan manusia yang diuji itu, sama ada manusia itu manusia yang benar-benar, orang yang benar, ataupun orang-orang yang pembohong, mendustakan tentang agama mereka. Mereka cakap mereka rela dengan Allah, mereka cakap mereka beriman dengan Allah, tapi bila mana Allah uji mereka, maka pada waktu tersebut mereka tak rela dengan apa sahaja ketentuan yang Allah berikan. Maka kat situ Allah dapat mengetahui orang itu beriman ataupun tidak. Maka makin cepat, makin banyak ujian yang Allah berikan, sebagaimana yang telah kita bacakan. Bermula daripada tahun pertama kenabian Nabi sampai kepada tahun kelima kenabian Nabi, sampai kepada tahun ke-6 kenabian Nabi. Kita dah cerita sebelum ini pada minggu yang lalu dan pada 2 minggu yang lalu, cerita bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pergi ke Habsyah. Nabi Muhammad telah dibuat sekatan ekonomi ke atas Nabi, diseksa, diazab sahabat-sahabat Nabi, sehingga beberapa orang di kalangan mereka yang telah syahid di tangan orang-orang musyrikin Mekah pada waktu tersebut. Sampai ke satu tahap akhir sekali menyebabkan Nabi keluar dan pergi ke Taif untuk mencari perlindungan. Maka Taif dengan Mekah ini sekitar, dia kata Taif dengan Mekah ini satu jarak tempat yang berdekatan dengan Mekah.
Kalau tengok, kalau naik bas hari ni mungkin sekitar dalam lebih kurang Mekah pergi ke Madinah plus Taif itu antara berdekatan dengan jalan nak pergi ke Yaman. Baik, maka Nabi berhijrah pergi ke Taif untuk nak mencari perlindungan di Taif. Tapi bila mana Nabi sampai ke Taif, yang berlaku adalah sebaliknya. Tujuan Nabi pergi ke sana disebabkan oleh kerana ancaman yang terlalu dahsyat yang diberikan oleh musyrikin Mekah, sehingga Nabi nak mencari perlindungan. Ingatkan dapat perlindungan, tetapi bukan Nabi dapat perlindungan, tetapi yang Nabi dapat adalah ancaman dan cemoohan dan juga makian daripada penduduk-penduduk Taif. Maka penguasa Taif yang ada pada waktu tersebut, apa yang dia buat? Dia kumpulkan budak-budak dan orang-orang muda dan menghalau, minta untuk dihalau Nabi SAW balik semula ke Mekah. Dan dimaki Nabi, diikut, dia kejar Nabi ramai-ramai dan dibaling Nabi dengan batu sehingga dikatakan berdarah kaki-kaki Nabi disebabkan dilontar Nabi dengan batu. Dan pada waktu yang sama yang ikut serta bersama dengan Nabi pada waktu tersebut adalah Zaid bin Harithah. Diceritakan dalam sirah Ibn Hisham, Zaid juga cedera dibaling dengan batu-batu, sehingga Zaid bawa Nabi untuk bersembunyi di sebuah kebun, iaitu kebun salah satu daripada kebun Bani Rabi'ah yang ada berdekatan dengan kawasan tersebut setelah mana kembali daripada Taif. Waktu Nabi berada dekat dalam kebun tadi, maka berlaku beberapa peristiwa di kebun tersebut. Yang pertama sekali berlaku peristiwa pada waktu malam. Nabi bermalam di dalam kebun tadi. Waktu Nabi bermalam itu, sebelum Nabi bermalam Nabi sampai ke kebun itu, maka pada waktu tersebut ada tuan kebun yang melihat Nabi duduk dalam kebun, duduk sedang berehat dengan Zaid bin Harithah. Disebabkan kasihan melihat dua orang yang dalam keadaan yang cedera, dia minta supaya pembantunya pergi bawa satu pinggan ataupun satu bekas buah anggur untuk diberikan kepada Nabi. Maka diutuskan seorang pembantu yang bernama Adas. Adas itu datang bawa buah anggur diberikan kepada Nabi SAW. Waktu Nabi nak makan, tiba-tiba Nabi baca. Apa Nabi baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi pun makan buah anggur tadi. Adas tadi pelik bila mana melihat Nabi makan dengan membaca Bismillah. Hal ini bukan sekadar Nabi. Kalau kita waktu zaman tersebut Adas dia bukan Islam, dia tengok Nabi baca Bismillah dia rasa pelik. Hari ini kalau kita tengok tak payah Nabi lah, kita sendiri pun. Cuba kita pergi kedai-kedai makan mana-mana. Pergi dekat kedai makan, warung-warung, pergi kedai Subaidah. Nasi kandar Subaidah, duduk dekat kedai nasi kandar Subaidah. Waktu kita nak makan tu kita angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Apa berlaku? Daripada tokek kedai, daripada pembantu kedai, daripada orang yang ada dengan kedai, semua kat tengok kita. Daripada wali ke apa. Ini wali ni datang kat kedai kita sebab apa? Dia masuk kedai kita nak makan, siap baca Bismillah dengan baca doa lagi. Ini bukan calang-calang orang, ni orang yang pelik. Ini yang dikatakan bada'al Islam gharibun fasayahudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang dan berakhir juga dalam keadaan dagang. Maksudnya pelik. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang pelik. Nabi bermula waktu Nabi mengamalkan walaupun benda yang kecil, benda Bismillah, kadang baca Bismillah pun orang dah anggap pelik. Ini kan pula pada zaman hari ini pun sama juga. Saya pergi Subaidah dengan Alfred. Mana Alfred tu tahu tak? Okey, dia tak pegang. Saya pergi Subaidah dengan Alfred. Mak, ni Alfred dah makan belum? Dia kata belum. Jom kita pergi makan tengah hari. Pergilah makan tengah hari dengan Alfred. Kita biasa baca Bismillah macam mana? Biasa ustaz pun kena angkat tangan. Kalau ustaz pun cerita tadi kat tangan, ustaz masuk kedai Subaidah dia pun tak angkat tangan macam tu pun. Ustaz buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang baca, kadang kita seorang dengar, kita pun ustaz. Saya pun dah nak start. Tiba-tiba Alfred kata, start. Doa. Okey. Alfred tanya kita pula tak doa. Belum start nak makan nasi ni. Dalam tadi kita harus start tak doa. Alfred pun tak doa. Dan dia kata, okey Alfred, awak baca. Alfred pun angkat tangan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saya pun mengaminkan. Amin. Saya pun sempat nanti orang sendiri. Semua orang tengok juga mana lah ni. Kata, seorang Cina, seorang Melayu. Makan, angkat tangan pula. Nampak tak kepelik nampak. So benda-benda yang pelik macam tu. Dan ini yang berlaku kepada Nabi. Nabi baca Bismillah saja pun, tapi Nabi baca Bismillah dengan kuat, menyebabkan Adas dengar.
Ini yang kita katakan dakwah ni dia bukan hanya sekadar kita cakap kepada orang, jom kita pergi ke masjid, jom kita pergi ke surau, malam ni ada majlis kat masjid ataupun kat surau. Bukan itu sahaja dakwah. Dakwah ni kadang-kadang dengan apa yang kita buatkan, itulah antaranya salah satu daripada dakwah. Sebab itu dakwah ni dia ada dua. Satu dakwah bil hal, satu dakwah bil maqam. Okay. Satu dakwah bil hal, satu dakwah bil maqam. Dakwah bil hal ni dakwah dengan attitude kita, dakwah dengan perlakuan kita, dakwah dengan apa yang kita buat. Kadang-kadang apa yang kita buat kat rumah, anak-anak kita akan ikut. Contohnya anak lelaki ikut bapa, anak perempuan ikut mak. Kenapa anak lelaki ikut bapa? Kerana bapa goreng anak ritik. Apa yang bapa buat, anak dia akan ikut. Kerana hasil daripada apa yang dia tengok tadi menjadikan sebagai satu ikutan. Dan itu juga yang dibuat oleh Nabi. Dan mudah-mudahan dengan apa yang Nabi buat mungkin nampak sedikit, tetapi benda tadi memberi kesan kepada seorang yang bukan Islam. Dia tengok saja. Atas tadi dia pun bertanya, dia kata, wahai hamba, wahai tuan hamba. Dia kata, saya rasa pelik. Apakah yang tuan hamba? Apakah yang saudara bacakan tadi waktu nak makan? Nabi pun sebutkan kepada dia, saya baca dengan nama Bismillah, dengan nama Tuhan kami Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami baca, nak makan kami sebutkan nama Tuhan kami. Dia kata, kamu datang daripada mana? Nabi pun cakap, aku datang daripada Mekah. Dan Nabi tanya pula kepada lelaki tadi, kamu, apa nama kamu? Dia kata, nama saya Adas. Saya datang daripada satu perkampungan. Satu perkampungan, iaitu perkampungan tersebut disebut kepada Nabi. Tiba-tiba Nabi cerita kepada, oh perkampungan, kamu tahu tak dekat kampung kamu dahulu ada seorang yang bernama Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi apa yang kena telan ikan bos? Nabi Yunus. Okey, dekat kampung kau tu ada seorang yang bernama Yunus. Yunus bin Mat, macam itulah. Punya Matnya ada juga nama orang Mat zaman tu. Yunus kata salah saya. Ada seorang yang bernama Yunus, dia kata. Kemudian dia kata, betul. Macam mana saudara boleh tahu nama seorang lelaki tadi? Dia kata, itu saudara aku. Aku Nabi, dia juga adalah Nabi. Maka apa berlaku kepada Adas? Adas terus datang kepada Nabi dan terus peluk Nabi dan dicium sampai kepada kaki Nabi dengan mengatakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar kerana engkau menceritakan tentang Nabi yang diutuskan pada kaum kami, dan begitu juga engkau juga adalah seorang Nabi. Dan masuk Islam Adas pada waktu tersebut. Nabi pergi nak cari perlindungan, tapi ketika mana Nabi balik, maka seorang telah masuk Islam yang bernama Adas, salah seorang hamba pada waktu tersebut. Baik, sampai pada waktu malam. Bila waktu malam, tiba-tiba waktu malam Nabi bangun buat qiyamul lail. Bila Nabi bangun buat qiyamul lail pada waktu malam tersebut, apa yang berlaku? Nabi telah berdoa, bermunajat kepada Allah. Kenapa Nabi bermunajat? Nabi pada waktu tersebut, perasaan Nabi berada pada, kita rasakan emosi Nabi berada pada peringkat yang terlalu rendah. Kenapa? Tentangan yang diberikan terlalu dahsyat. Kalau kita hari ini, 2 hari lepas malam pun saya cerita kat surau sebelah, seorang sahabat saya meninggal, muda lagi pun, saya rasa tak sampai 40 tahun umur. Tak sampai 40 tahun umur, meninggalkan anak 2 orang ke 3 orang, saya pun tak pasal anak dia 2 orang. Rasanya 2 orang pun, anak lelaki 2 orang yang masih lagi peringkat budak lah kita kata. Meninggalkan seorang isteri. Jadi isteri ni bila suami meninggal tu pun bagi kita cukup satu ujian yang cukup dahsyat. Sehingga orang cakap, naik datang cium pucuk suami bagi kali yang terakhir. Dia tak boleh nak pucuk lagi. Waktu tersebut dia pergi tidur kat sebelah suami dia sambil menangis tak esak-esak kerana pun tak sanggup nak tengok suami dia bagi kali yang terakhir. Itu ujian kematian yang Allah berikan dalam keadaan yang macam itu. Sedangkan Nabi bukan seorang, satu jiwa yang mati. Orang-orang yang sayang yang berada di sekitar Nabi semuanya pergi meninggalkan Nabi dalam keadaan mati. Mati pula bukan macam mati yang kita. Hari ini mungkin kita mati sebab sakit, mati disebabkan oleh kerana tidak ada apa-apa masalah yang lain. Tapi kematian yang berlaku pada Nabi, kematian yang cukup dahsyat. Kematian disebabkan oleh dibunuh sahabat-sahabat Nabi dan diganggu dakwah Nabi sehingga dicederakan dan diazab mereka dalam keadaan yang begitu dahsyat sekali. Dan waktu yang sama, orang-orang yang menyokong Nabi, iaitu antaranya Khadijah yang menyokong dari sudut harta benda, jiwa dan raga yang menyokong perjuangan Nabi. Begitu juga dengan Abdul Muttalib dan juga Abu Talib, orang-orang yang menyokong Nabi. Kesemua mereka telah meninggalkan Nabi, meninggal dunia. Waktu yang sama Nabi pula dilanyap dengan begitu hebat oleh musyrikin Mekah pada waktu tersebut.
Maka Nabi punya emosi jatuh ke tahap yang paling rendah pada waktu tersebut, walaupun Nabi adalah seorang Nabi. Itu yang saya sebutkan semalam. Saya kata walaupun hebat macam mana kita, kadang-kadang ada ujian yang Allah berikan sampai ke satu tahap, kita akan rasa kita tak tahan sangat-sangat dengan ujian yang diberikan. Seorang hamba Allah sama juga ada kes kematian. Kes kematian sama juga suami meninggal. Suami meninggal hari yang pertama meninggal. Dan kita ni terbiasa dengan Facebook. Jadi 24 jam dengan Facebook sampai ke tahap bila suami dia meninggal pun dalam kesedihan tu sempat lagi buka Facebook. Duk layan perasaan dalam Facebook. Maka dia pun tulis dalam Facebook dengan kata-kata yang pelbagai. Last kali saya tegur, saya kata sabar, saya kata sabar. Yang boleh saya katakan mungkin sabar. Tapi pada waktu yang sama, waktu ini kita panggil waktu berkabung. Waktu berkabung orang datang ucap takziah kepada kita. Kalau boleh tu tinggalkan dulu Facebook ni. Jangan duk layan sangat lagi. Sebab kadang-kadang kawan-kawan dalam Facebook ni bukan sekadar nak bukan kita katakan boleh menjadikan kita seronok, tapi menjadikan kita duka cita lagi. Dengan apa namanya kata-kata dan tulisan-tulisan yang tertentu yang menyebabkan kita makin-makin ingat kepada orang-orang yang kita sayang. Sebab tu saya kata tak perlu dalam keadaan-keadaan yang macam tu. Yang paling terbaik, baik kita mengajak luahkan segala isi hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah mengetahui dan dialah yang menjadikan setiap ujian kepada manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kata Allah di dalam Al-Quran, wahai manusia, sesungguhnya kami akan uji kamu dengan betul-betul ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, iaitu ujian yang kami berikan berupa ketakutan, takut, ju', iaitu lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, kematian, hilang harta, jadi bapa kedana, miskin, dan pelbagai lagi masalah-masalah yang lain yang Allah uji manusia. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang bila mana Allah uji mereka akan mengatakan inna lillahi, sesungguhnya setiap perkara itu datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali kepada Allah. Maknanya kami redha kepada apa yang Allah dah tentukan kepada kami, maka kita bermunajat kepada Allah lebih afdal dan lebih mulia. Dan ini yang berlaku kepada Nabi. Nabi duduk, Nabi dah tak tahu nak buat apa-apa lagi. Nabi pun bermunajat dalam salah satu munajat yang cukup masyhur, yang seringkali dinasyidkan dan disebut oleh ulama-ulama dan sebagainya, iaitu salah satunya yang disebut kat sini, Nabi bangun di tengah malam dan Nabi mengangkat tangan, menadak tangan di tengah malam di dalam kebun Rabi'ah tadi dengan mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau sahajalah tempat aku mengadu kelemahan tenagaku, wa qillata hilati, dan kurang bicaraku, kehinaanku, wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, Allahumma ila man takiluni, ila bu'din yatahajjamuni, am ila aduwwin malaktahu amri, illam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali ghaira anna 'afiyatak awsa'uni, a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi al-dhulumat wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah, an yanzila bi safatu aw yahilla alayya ghadabu lakal ghadba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi SAW bermunajat kepada Nabi dengan maksud munajat yang saya bacakan tadi, iaitu wahai Tuhan aku, Engkau sahajalah tempat aku mengadu kelemahan dan tenagaku, dan kurang bicaraku, kehinaanku di mata ramai. Orang hina aku, wahai Tuhanku yang maha pengasih. Engkaulah Tuhan mereka yang lemah, orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau akan serah aku ini? Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, Engkau nak serah aku ini kepada siapa? Apa lagi yang Engkau nak buat kepada aku? Engkau nak serahkan aku kepada musuh Engkau? Engkau nak serahkan aku kepada musyrikin Mekah untuk membelasah aku, membaham aku dalam keadaan yang sebegini rupa? Dan dia kata, kepada mereka yang jauh yang bencikan aku, atau kepada seteru yang kau berikan kuasa ke atas aku? Engkau nak serahkan aku kepada orang-orang yang jauh yang setiap masa benci aku, iaitu penduduk Taif,
ataupun kepada orang-orang yang seteru-seteru musuh-musuh Nabi yang diberikan kuasa untuk mereka melakukan apa sahaja ke atas Nabi. Andai kata tidak ada sebarang kemurkaanmu ke atasku, maka tidak akan kutunjukkan. Wahai ya Allah, kalaulah sekiranya engkau tak murka kepada aku akan teruskan perjuanganku ini. Tapi kalau kau murka, tidak ada tempat yang paling layak untuk aku mengadu melainkan kepada engkau. Inilah salah satu benda yang Nabi mengajak kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah yang Nabi lemah. Nabi tak mampu nak buat apa-apa dan Nabi serahkan setiap perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana Nabi dah puas berusaha kepada penduduk-penduduk Mekah dan kepada penduduk-penduduk kawasan yang sekitarnya. Inilah kita katakan salah satu tarbiyah yang Nabi nak cuba tunjukkan kepada manusia. Kadang-kadang kita mampu untuk menangani segala masalah yang berlaku di sekitar kita. Ada kala kita sampai ke satu tahap kita dah jadi down. Kita tak sanggup sangat-sangat untuk nak buat ataupun untuk nak berhadapan dengan segala macam tribulasi ataupun dugaan hidup. Semalam saya ceritakan di surau Kelah dua kejadian yang berlaku, satu di Perlis, satu dekat dengan kampung saya di Bukit Besar Kedah. Berlaku di Perlis, yang berlaku ni seorang ustazah. Dia ni lulusan daripada UM, daripada Fakulti Syariah Universiti Malaya. Berlaku ni waktu tu dia berkahwin dengan seorang lelaki. Suami dia berkahwin dengan Suami dia ni orang yang tak pedulikan kepada isteri, anak dah dapat 3 orang. Tiba-tiba suami tak pergi ke mana, tak balik-balik rumah, duit tak tinggalkan dan dia pun dalam keadaan tak bekerja. Akhir sekali sampai ke satu tahap hilang kesabaran dia. Tak boleh nak sabar lagi dengan keadaan yang dibuat oleh suami dia. Apa dia buat? Anak-anak pula duduk menangis, lapar dalam keadaan makanan tak ada kat rumah. Apa dia buat? Dia sembelih. Dia ambil pisau, dia dah hilang waras waktu tersebut. Dia pegang pisau dan dia sembelih anak dia. Bila dah lepas sembelih anak dia, apa dia buat? Dia keluar daripada rumah dia berjalan dalam keadaan dah hilang makan. Disebabkan tak sanggup nak menahan ujian yang Allah berikan pada waktu tersebut. Jangan main-main. Kadang-kadang kita rasa benda itu simple. Tapi bila mana hubungan kita dengan Allah itu kurang, maka senang syaitan untuk masuk, untuk menghasut kita dalam keadaan yang berbagai. Dan begitu berlaku. Dan begitu juga yang berlaku di Bukit Besar Kedah. Kisah seorang perempuan. Ini sama juga ni, suami keluar tinggal isteri kat rumah. Sebab tu suami-suami ni dia kena kuat. Sebab tu didikan yang baik, didikan agama kena berikan kepada isteri-isteri kita, anak-anak kita supaya mereka jadi orang yang hati mereka sentiasa berkait dengan Allah. Berlaku di Bukit Besar Kedah kisah seorang isteri duduk dengan 2 orang anak. Kebetulan ditakdirkan Allah, anak-anak pun sekitar saya rasa mungkin umur dah 3 dengan 4 tahun. Macam anak saya lah, seorang 4 tahun, seorang 5 tahun. Mak ni suruh anak pergi mandi. Dia cakap pergi mandi. Pergi mandi sendiri, masuk dalam toilet, pergi mandi. Kemudian anak sebelum masuk pergi mandi, dua orang anak lelaki. Apa dia orang buat? Pergi kat dapur, tiba-tiba tengok pisau. Elok saja duduk kat atas dapur. Pegang pisau, seorang satu main pedang. Main pedang kat dalam tanda. Kemudian abang ni pegang pedang sebab terpengaruh dengan cerita macam-macam. Waktu tu saya rasa tahun saya tu apa terdekat. Cerita terdekat lah kot katanya kedua. Okey. Main pedang abang ni tikam adik, tikam betul-betul. Dan tikam tiba-tiba kena adik dah berdarah. Adik dah jatuh dah. Dia pun panggil mak dia, kata mak darah. Mak dia datang tengok adik dah tikam. Mak takut, terkejut, tak tahu nak buat apa. Cempung adik dia tadi yang dah kena tikam ni, bawa masuk ke dalam kereta. Abang yang tikam ni pula takut sebab dia dah tikam adik. Apa dia buat? Dia lari menyorok kat belakang kereta. Mak start kereta, nak mundur kereta, langgar pula adik kat belakang, abang kat belakang. Dua orang meninggal dunia. Bila dua orang meninggal dia, apa berlaku? Waktu tu habis. Dah habis, dia jadi hilang kekal. Sampai ke tahap tak boleh nak bercakap, sampai tak cakap langsung. Dan tak boleh nak menangis, tak boleh lagi dah. Itu yang kita katakan Allah uji manusia dalam keadaan yang begitu berat, yang begitu hebat. Kita sekadar uji apa? Uji pagi tak ada sarapan. Pergi kat kedai nak sarapan, tiba-tiba kedai tutup. Pergi cek duit dalam ATM, kaunter duit tak masuk lagi. Itu saja kita punya ujian, tak sampai ke tahap ujian yang macam tu. Kita ujian dari sebelum yang macam tu, sedangkan Nabi diuji dalam bab perkara-perkara berkaitan keimanan, dalam bab perkara-perkara berkaitan ujian, iaitu ujian mati, hidup dan mati, dan ujian yang cukup dahsyat. Dan inilah daripada ujian ini Allah nak tengok siapakah di kalangan manusia orang yang benar dan orang yang mendustakan kepada agama mereka. Dan ini yang Nabi lalui. Siapa yang Allah timpakan ujian, nak tak nak mereka kena kembali balik kepada Allah. Macam mana nak buat?
bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja jadi sesuatu benda kepada kita, kita mengadu dengan Allah. Itulah sebaik-baik tempat pengaduan untuk kita mengadu. Bangun kat tengah malam, orang lain semua tengah tidur, kita mengadu kat Allah, ya Allah, aku tahu aku lalai, aku tahu aku tak baik mana, aku tahu aku ni banyak dosa. Engkau yang maha menebus dosa, Engkau lah yang maha menerima taubat aku, Engkau lah yang maha membersihkan segala dosa-dosa aku. Aku harap, aku minta, dan semua benda kita luahkan kepada Allah. Dan kalau tak percaya, cuba buat. Luahan kepada Allah ini lebih-lebih merasakan menenangkan kita. Menangis sepuas-puasnya di hadapan Allah lebih-lebih merasakan kita rasa tenang dengan rasa satu ketenangan yang tak sama sebagaimana kita mengadu kat kawan-kawan kita. Ini kita ada masalah suami isteri pergi mengadu dekat kawan. Kawan pula bukan semua jenis malaikat, ramai juga yang jadi syaitan. Syaitan ni yang kita takut sekali. Lain yang kita mengadu lah sekali, lain pula yang jadi. Sama juga dengan sahabat anda, jiran, tetangga dan sebagainya. Mereka bukan kadang-kadang tak mampu pun nak selesaikan masalah, kadang-kadang membesarkan lagi masalah. Sebab tu tempat yang paling terbaik untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi mengadu. Setelah mana Nabi mengadu, apa berlaku? Tiba-tiba Nabi angkat kepala ke atas dan tiba-tiba Nabi melihat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi. Kata Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, aku telah utuskan kepada engkau. Aku utuskan kepada engkau malaikat yang menjaga bukit engkau. Aku utuskan kepada engkau malaikat yang menjaga bukit engkau, dan malaikat ini hanya tunggu arahan daripada engkau sahaja. Kalau engkau betul-betul tak puas hati dengan apa yang dapat berlaku kepada engkau ini, kau cakap saja, aku akan perintahkan kepada malaikat yang menjaga bukit engkau ini untuk angkat bukit Uhud, untuk dicampakkan di atas kepala-kepala orang-orang yang telah mengganggu ataupun yang telah menzalimi engkau tadi, wahai Muhammad. Dan ini yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan malaikat Jibril untuk mengkabarkan kepada Nabi kita apa yang Allah boleh buat dan apa yang boleh dibantu kepada Nabi. Tapi disebabkan Nabi orang yang diutuskan oleh Allah untuk tujuan yang berdakwah kepada manusia, apa kata Nabi? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan inilah sifat-sifat yang mulia yang ada pada Nabi. Akhir sekali Allah menggantikan kesusahan yang Nabi dapat itu dengan perkara yang boleh menggembirakan hati Nabi, dengan satu rihlah ataupun satu lawatan yang cukup hebat yang dinamakan lawatan itu sebagai Isra dan Mi'raj. Baik, maka berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj itu selepas daripada berlakunya hijrah Nabi ke Taif. Dan setelah mana Nabi pulang, dan ketika mana Nabi mengadu kepada Allah, kemudiannya pula Nabi kembali balik ke Mekah dengan pengawasan daripada seorang orang Mekah untuk menjaga Nabi pada waktu tersebut. Nabi masuk pergi ke Masjidil Haram dan Nabi bermunajat bagi kali yang seterusnya, dan pada malam itulah Nabi dibawa untuk diisrakan dan dimi'rajkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan sebelum daripada Nabi diisrakan, terlebih dahulu Jibril alaihi salam telah mendatangi Nabi. Kemudian Nabi telah dibelah dada Nabi dan dimasukkan segala hikmah dan dibuang segala kotoran-kotoran yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita dah ceritakan di surah semalam tentang kepentingan hati yang ada pada diri manusia, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengujian hati oleh Jibril alaihi salam. Baik, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di hati diri manusia itu ada seketul daging. Kalau baik, daging tersebut akan baik seluruh tubuh badannya, dan bila mana rosak, daging tersebut akan rosak seluruh tubuh badannya. Ala wa hiya al-qalb, dan ketahuilah itulah yang dinamakan sebagai hati. Dan disebabkan oleh kerana Allah nak jadikan Nabi orang yang betul-betul kental, orang yang betul-betul hebat, maka tempat pertama yang perlu dicucikan untuk orang yang nak jadi hebat adalah hati mereka. Dan inilah yang berlaku dan ditiru oleh iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bagi sesiapa yang nak menyucikan diri, siapa yang nak bertaubat kepada Allah, yang nak kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala, nak tak nak mereka perlu sucikan diri mereka terlebih dahulu. Dan ini yang berlaku, yang ditiru oleh mana-mana ulama-ulama yang lain untuk mereka menyucikan diri dengan cara mereka pergi ke Baitullahil Haram dengan pergi menziarahi Masjid An-Nabawi. Imam Al-Ghazali pernah menceritakan setelah mana
aku mengetahui yang kesilapan dalam hidup aku. Imam Ghazali dia berlaku kesilapan dalam hidup dia. Dia insan yang cukup hebat sampai menyebabkan dia rasa takabur, rasa hebat dengan keilmuan yang ada pada dia, sehingga beliau disedarkan dengan mengatakan, ilmu aku yang banyak tak dapat nak jaga hawa nafsu yang ada pada diri aku. Maka nak tak nak aku perlu bertaubat dan aku tinggalkan segala kemegahan yang aku ada. Apa dia buat? Dia mengatakan, aku telah pergi bermusafir, pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, untuk menyucikan segala dosa-dosa yang aku lakukan, sebelum dia kembali balik adalah manusia yang normal. Setelah mana dia sucikan diri dia, maka dia pergi ke di bandar Damsyik dan dia duduk kat sana dengan mengarang kitab Ihya Ulumuddin pada waktu tersebut. Dan begitu juga dengan Nabi. Nabi disucikan terlebih dahulu sebelum dibawa Nabi untuk pergi ke Masjidil Aqsa pada waktu untuk diisrakan Nabi SAW. Maka berlakulah peristiwa tadi. Selepas mana disucikan Nabi, maka Nabi pun diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Kata Allah di dalam Al-Quran, Maha suci Tuhan, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Maka dalam ayat ini yang pertama sekali Allah sebut perkataan Subhana. Subhani Maha suci Tuhan. Allah nak mentakdiskan, nak mensucikan diri dia dengan menyebut tentang cara apa yang berlaku kepada Nabi itu, kehebatan yang Allah tunjukkan kepada kita hari ini dengan dijalankan Nabi SAW. Asra bi'abdihi, yang menjalankan hamba-Nya. Dan Nabi berjalan bukan perjalanan iaitu perjalanan roh, tapi yang Nabi berjalan itu adalah jasad dan roh Nabi. Dengan dalil yang perkataan abdihi dalam ayat Al-Quran tadi. Minal Masjidil Haram, yang bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulah, yang diberkati pada kawasan-kawasan sekitarnya. Baik. Maka yang pertama dalam ayat ini menyebut Nabi diperjalankan, diisrakan daripada Mekah pergi ke Madinah, pergi ke Masjid Al-Aqsa. Baik, maka perjalanan ini disebut dua masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Maka sebahagian ulama telah menterjemahkan cerita ini dengan mengatakan bahawasanya tujuan diadakan Isra dan Mi'raj ini oleh Allah kepada Nabi adalah sebagai satu anugerah kepada Nabi. Yang pertama. Yang keduanya pula untuk nak mengubati perasaan duka cita, perasaan apa kita katakan semangat Nabi yang menurun disebabkan oleh kerana perlakuan oleh orang-orang kafir musyrikin pada waktu tersebut, untuk nak meningkatkan kembali semangat Nabi SAW. Dan sebaik-baik perjalanan, sebaik-baik hadiah, sebaik-baik tempat untuk dituju, dan perjalanan yang paling baik untuk nak menaikkan kembali semangat kita adalah perjalanan daripada masjid pergi ke masjid. Dan ini yang berlaku dengan kepada Nabi. Nabi dibawa daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa, sebagaimana yang kita sebutkan semalam, iaitu hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW. Apa Nabi kata? La tashaddur rihal illa fi salasati masajid. Jangan kamu suka sangat-sangat pergi mana-mana tempat, melainkan kamu mesti kena pergi 3 tempat ini terlebih dahulu, kata Nabi. Yang pertama sekali Masjidil Haram, kata Nabi. Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Hadza, masjidku ini. Dan Masjidil Aqsa, iaitu Masjid Al-Aqsa. Jangan kita suka sangat pergi tempat mana-mana, pergi ke Amerika ke, pergi ke mana-mana ke, melainkan kita mesti letakkan dalam diri kita 3 tempat ini, tempat yang paling kita suka. Dalilnya dalil ayat yang kita bacakan tadi, dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kerana Allah nak mengembirakan hati Nabi, Allah nak bagikan anugerah, dan Allah nak tunjukkan perjalanan yang paling hebat pada waktu tersebut. Dan perjalanan tersebut adalah perjalanan masjid ke masjid. Dan inilah perjalanan yang paling hebat. Sebab itu ibrah yang kita dapat ambil daripada perjalanan ini dengan mengatakan, bagi sesiapa sekalipun yang nak menjadikan diri dia diri yang baik, nak mencari ketenangan dalam hidup, nak mensucikan diri dia, nak tak nak kita kena ikut apa yang Nabi telah dilakukan oleh Allah kepada Nabi kita. Dengan cara perjalanan masjid ke masjid. Perjalanan itu perjalanan yang dinamakan perjalanan ibadat. Perjalanan bukan sekadar nak berseronok, tapi perjalanan kita, perjalanan yang nak jadikan kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam saya katakan, cerita saya pergi ke Uzbekistan, kita pun mentang-mentang dah tak ada apa-apa lagi dengan MMU, kononnya nak pergi railway station. Tiba-tiba ada orang kata, Ustaz nak pergi ke Uzbekistan, dia belah tolong bawa kami.
Sekurang-kurangnya kami pergi dengan ustaz ni terpelihara lah sedikit. Dia kata okey lah. Kalau semua ditanggung, dia kata semua ditanggung garis ustaz. Tak ada masalah, dia poket dari kita orang lagi. Dia kata okey, jom. Inilah kita pun nak cari ketenangan. Akhir sekali bukan yang ketenangan yang kita dapat, makin serabut lagi ada. Tak serabut macam mana? Toleh sendiri macam-macam jenis, macam-macam fashion. Serata orang perempuan yang kita jumpa, seorang yang cari nak cari yang pakai tudung pun sukar sangat-sangat. Dia jumpa kita duduk kat tepi jalan, dia rasa nak ambil gambar, dia tengok muka kita pelik, dia datang dengan selamba je. Dia kata datang nak minta ambil gambar. Kita pun okey lah nak ambil gambar, ikut nak ambil gambar macam-macam biasa saja. Rupa-rupanya dia ambil gambar, siap datang kat belakang kita peluk, kita ambil gambar depan. Tuan-tuan, itu yang kita kata ni bukan musafir nak cari ketenangan, tambah serabut lagi ada. Dan kali saya pun terpaksa lah jadi gambar-gambar pelik-pelik semua adalah yang dalam kamera tu. Itu yang kita katakan. Sebab itu perjalanan yang paling terbaik, perjalanan masjid ke masjid. Sebab bila mana perjalanan masjid ke masjid ni perjalanan yang jauh daripada segala dosa, yang tidak ada dosa langsung. Bagaimana yang Nabi sebut, wa kullu rijlain yamshuna ilal masjid fahiya sadaqah. Dan setiap tapak kaki yang melangkah pergi ke masjid itu dikira sebagai sedekah. Masjid ataupun surau tempat ibadat, setiap tapak kaki yang melangkah pergi ke masjid itu dikira sebagai sedekah. Sebab itu kalau kita baca dalam bab fadilat untuk orang-orang kaifiat, orang-orang yang nak pergi solat hari raya, solat hari Jumaat ataupun solat jemaah di masjid ataupun di surau, disunatkan mereka pergi ikut jalan yang paling dekat dan pulang ikut jalan yang jauh. Pergi jalan yang lain, balik ikut jalan yang lain. Apa tujuannya? Kerana setiap tapak kaki mereka dan setiap benda yang mereka langkah akan menjadi saksi kepada mereka di akhirat kelak. Simpulan kaki dia melangkah aku untuk pergi ke masjid untuk mencari redha Engkau ya Allah. Ini kehebatannya. Sebab itu orang yang berjalan kaki masjid ke masjid dan orang yang pergi mencari keredaan Allah di rumah-rumah Allah, maka orang ini orang yang Allah nak berikan kepada mereka ketenangan. Apa dalilnya? Dalilnya dalam sebuah hadis Nabi SAW. Bagaimana satu hari Nabi pernah menyebut kepada sahabat-sahabat Nabi. Apa kata Nabi? Ma min baitin min buyutillah. Mana-mana rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu, dan dipelajari ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada orang yang duduk dalam masjid ataupun surau yang belajar ayat-ayat Allah ini rasa ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan Allah akan berikan kepada mereka rahmat. Wa haffat alaihimul malaikah, dan malaikat pula akan memohon pengampunan kepada mereka. Wa dzakara man 'inda, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan yang pertama Nabi kata, Allah akan berikan kepada mereka ketenangan bagi orang yang duduk di dalam rumah-rumah Allah. Dan ini yang kita nak, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi dibawa daripada masjid pergi ke masjid. Sebab itu saya katakan, siapa-siapa yang belum lagi pernah menunaikan umrah, belum pernah lagi tak pergi haji lagi pun tak apalah, tapi kumpullah duit. Kita katakan tak banyak mana pun sekarang ni untuk nak dapat RM5,000, kita rasakan mungkin tak terlalu sukar untuk kita pergi umrah, di Makkah dan juga menziarahi makam Nabi SAW. Kerana apa? Kita tengok orang-orang yang pergi Mekah ni, orang yang pergi Mekah dan pergi umrah ataupun pergi haji ni, dia semangat, dan dia ada satu semangat yang hebat. Maknanya semangat yang hebat sampai ke satu tahap. Kadang-kadang walaupun kita kata semangat dia boleh dah tahan sebulan pun jadilah. Kupiah letak kat atas kepala sebulan, lepas tu hilang balik dengan orang yang balik daripada Mekah. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi nak katakan tempat-tempat macam tu mendatangkan satu semangat yang berkobar-kobar kepada kita. Kita pergi kat sana, bayangkan tengok dekat Malaysia kita tak pernah pergi lagi solat jemaah 5 waktu sehari. 5 waktu kita dah pergi solat jemaah. Tapi kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kita boleh buat dalam keadaan yang macam tu. Sebab tu penting sangat-sangat untuk berjalan kita pergi ke masjid. Kerana perjalanan ini perjalanan yang Allah akan berikan rasa ketenangan kepada kita. Rasa serabut sangat-sangat, carilah mana-mana masjid. Jangan cari air masjid. Hari ni pergi jumpa Tok Romo, rasa serabut, pergi jumpa Tok Romo saya rasa semput. Tok Romo kata aku pergi ambil air 7 bola masjid. Pergi masjid juga tapi ambil air bola saja. Maka apa dapatlah air bola tadi. Sebab tu kita kata kita tak nak macam tu. Kita nak cari keredaan Allah dengan cara perjalanan masjid pergi ke masjid. Baik, kemudian daripada Masjidil Aqsa, apa yang berlaku di Masjidil Aqsa?
Bila Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, dikatakan Nabi menceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi mengatakan ditambah borak dia dengan perjalanan borak, ditambah boraknya di salah satu tiang dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi menyembahyangkan dengan Nabi menjadi imam kepada semua anbiya-anbiya yang lain. Dan ini kehebatan yang Allah nak berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kerana ada orang, contohnya macam orang Yahudi mengasalkan mereka mulia. Ada juga orang-orang yang lain yang mengasalkan Nabi-Nabi mereka mulia. Tapi kalau kita tengok, semulia-mulia Nabi Adam yang sebagai Abul Bashar sekalipun, Allah perintahkan Nabi Adam AS diperintahkan Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Dan sujud kepada Adam itu bukan dengan sujud sebagaimana kita solat, tapi hanya sekadar ditundukkan kepala sebagai penghormatan dengan penciptaan Nabi Adam AS. Tetapi setelah mana diciptakan Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ada malaikat saja tunduk hormat, tetapi untuk Muhammad, Allah dan juga para malaikat berselawat memberi penghormatan kepada Nabi. Dan inilah penghormatan yang paling hebat. Sehingga kan di Masjidil Aqsa, Nabi bersembahyang dengan cara diikuti Nabi menjadi imam dan makmumnya adalah para anbiya selain daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini kehebatan yang Allah berikan kepada kita pimpinan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kemudian Nabi telah dimi'rajkan. Dimi'rajkan Nabi dinaikkan daripada langit yang pertama sampai kepada langit yang ketujuh, dan pada setiap tingkat langit itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang tertentu sampailah kepada Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah diperintahkan, diberikan salah satu ijazah, iaitu ijazah solat. Apa yang telah kita lakukan pada hari ini 5 kali sehari semalam, iaitu solat yang telah difardukan ke atas Nabi ketika mana Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika mana dalam perjalanan Nabi banyak cerita-cerita yang kita baca dalam sirah. Cerita tentang Nabi bertemu dengan seorang tua yang pegang tongkat jalan dalam keadaan yang bongkok. Jibril mengatakan itulah tandanya yang dunia itu dah pun semakin hampir kepada kiamat, dan dunia itu dah pun terlalu tua. Tandanya adalah bagaimana perempuan tua tadi. Baik, kemudian ditunjukkan juga kepada Nabi syurga dan neraka. Ditunjukkan juga kepada Nabi tentang penghuni-penghuni neraka. Siapakah yang penghuni neraka? Di antara orang-orang yang menghuni neraka itu adalah benda-benda yang bersangkut paut dengan apa yang telah kita lakukan hari ini. Antaranya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Hari ini kadang-kadang kita sedar tak sedar. Kita sedar tak sedar kita termakan harta anak yatim. Bila kita makan harta anak yatim, kadang-kadang macam sahabat saya tadi yang meninggal yang saya ceritakan, anak dia yang ditinggalkan 2 orang itu adalah dinamakan anak yatim. Anak yang kematian bapa dinamakan anak yatim. Baik, anak yatim ini kadang-kadang orang yang mati itu dia meninggalkan harta warisan. Kebetulan pula bila meninggal saja, tiba-tiba kita yang ada ni kita buat penuri tahlil. Buat penuri tahlil, kita ambil duit yang belum lagi dibahagikan, sedangkan duit itu hak kepunyaan anak-anak dia untuk dijadikan penuri tahlil. Kita yang tak tahu ilmu ni, tapi ramai-ramai pakat pergi makan, maka penuri tahlil tadi tak pasal-pasal kita dah termakan harta anak yatim yang belum lagi dibahagikan. Sebab tu hati-hati bagi orang yang nak buat penuri tahlil ni. Sebab tu saya kata, kalau tak buat pun bagus juga, tak ada masalah. Tak buat pun tak ada masalah. Daripada buat, takut-takut kita termakan harta anak yatim, duit yang belum lagi dibahagikan, yang asalnya adalah hak anak-anak dia, tapi disebabkan kerana orang Melayu itu kata wajib sangat-sangat tahlil ni, mereka buat tahlil sehingga mengakibatkan kita termakan harta anak yatim. Itu secara tak langsung. Dan bagaimana pula dengan secara langsung orang-orang yang makan harta anak yatim? Maka Allah tunjukkan kepada Nabi balasan kepada orang yang makan harta anak yatim. Allah tunjukkan juga kepada Nabi orang yang mempunyai perut yang besar, perut yang terlalu besar, dan mereka memakan bara-bara api daripada neraka. Dan Jibril mengatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang memakan riba ketika mana mereka berada di dunia. Hari ini tuan-tuan, berapa banyak riba yang kita dah makan. Duit-duit kita yang duduk kat dalam bank, adakah kita letakkan duit kita dalam bank yang berstatuskan halal, maknanya dalam akaun-akaun yang halal? Segala muamalah kita, hutang-hutang yang kita buat, kita beli rumah, kita beli kereta, kita beli apa-apa, adakah kita beli dengan cara sistem Islam?
Dan setiap perkara yang kita buat ada tak ada unsur-unsur yang boleh dinamakan sebagai unsur riba. Sebab tu kita kena hati-hati dalam bab ni. Mungkin kita nak buat simpul, tapi benda inilah benda yang kadang-kadang memberikan mudarat kepada kita di akhirat kelak. Hari ini ada orang bagi beritahu. Dia kata, Ustaz, hari ini kalau kita tak makan riba, memang tak dapat tidak, kita akan termakan juga dengan riba. Nak buat macam mana ada? Sama saja. Bank Islam pun dia satu sama juga macam bank konvensional yang lain. Betul. Tapi pada dasarnya, walaupun kita katakan sekurang-kurangnya kita itu saja pilihan yang kita ada, maka kita ambil juga benda yang pada dasarnya adalah dinamakan sebagai Islamic tadi. Loan kita ataupun apa-apa saja yang kita nak buat. Kalau kita nak larikan diri kita daripada azab yang Allah bakal berikan kepada kita ketika kita berada di akhirat nanti. Baik. Kemudian juga diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihidangkan kepada Nabi ketika mana dimi'rajkan Nabi, iaitu khamar dengan laban ataupun dengan halim, dengan susu. Dihidangkan kepada Nabi dengan 2 gelas. Satunya arak dan satunya pula diisi dengan susu. Dan diberi kepada Nabi untuk Nabi pilih. Akhir sekali Nabi telah memilih susu untuk diminum. Dan Jibril pun mengatakan, Alhamdulillah, kerana engkau telah memilih susu, kerana susu itulah melambangkan yang agama yang engkau bawa ini adalah agama yang fitrah. Sebagaimana susu yang berwarna putih. Tapi kalaulah engkau pilih air arak, maka Jahannam. Jahannam segala pengikut engkau. Maka nasib baik engkau pilih air susu. Dan Nabi telah memilih air susu nak menunjukkan kepada kita betapa agama kita yang kita pegang ini adalah agama fitrah. Agama yang sesuai pada seluruh kehidupan manusia, sesuai untuk segala jenis bangsa dan jenis manusia di atas muka bumi ini. Baik, kemudian Nabi SAW telah diberikan satu ijazah, iaitu ijazah solat. Maka dalam bab solat ini yang berlaku kepada kita dalam perkara yang dilaksanakan sehari 5 kali kita bersolat. Dan hari ini berapa ramai kadang-kadang kita tengok orang-orang yang tak mementingkan dalam bab perkara-perkara berkaitan dengan solat ini. Kalau kita tengok, masih lagi ramai di antara kita yang tak peduli tentang bab-bab berkaitan tentang solat. Berapa ramai ibu bapa yang masih tak pedulikan tentang anak-anak mereka, sama ada anak-anak mereka anak yang solat ataupun tidak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Bainal mu'min wal kafir tarikus solat. Di antara orang yang beriman dan orang yang kafir itu adalah meninggalkan solat. Nasib baik Nabi tak ambil yang 50 waktu. Nabi ambil 5 waktu sahaja. Tetapi Nabi kata apa? Di antara orang yang beriman dan orang kafir, dan orang kafir itu di tengah-tengahnya orang yang tinggalkan solat. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat dalam keadaan yang sengaja, maka dia telah kufur, terkeluar daripada Islam wal-a'yadzubillah. Walaupun ulama-ulama yang lain, antaranya imam kita, Imam Syafi'i telah mengatakan, siapa yang meninggalkan solat, dia ada beberapa hukum. Yang pertama sekali, orang yang meninggalkan solat, kalau sekiranya solat yang ditinggalkan itu secara tak sengaja, dan dia tahu kewajipan solat secara tak sengaja dia tinggalkan, maka dia jatuh di kalangan orang-orang yang fasik. Orang fasik ini orang yang telah melakukan dosa besar. Meninggalkan solat adalah salah satu benda dosa besar. Kemudian yang pula, sesiapa yang meninggalkan solat disebabkan oleh kerana dia tahu kewajipan solat saja tak nak buat, saja-saja, maka sama juga jatuh fasik. Dan siapa yang meninggalkan solat memang saja tak nak buat dan dia tak mengendahkan solat itu, maka jatuh kufur, kata ulama. Maka orang yang meninggalkan solat ni ada hukuman dalam undang-undang Islam. Apa yang kita kena buat? Orang yang macam ni yang pertama sekali minta dia solat. Kalau dia tak nak solat juga, bahkan dibolehkan pukul. Dalam Islam tidak ada lah, Islam tak membenarkan pukul melainkan 2 tempat. Yang pertama, isteri yang derhaka, itu pun pukulan yang tidak mencederakan. Yang kedua, dibolehkan pukul bapa kepada anak untuk menyuruh anak dia supaya solat. Bagaimana kata Nabi SAW, murru auladakum bis salat fil sabi'ah fadribuhum fil 'ashirah. Perintahkan anak kamu untuk solat ketika mana mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka waktu mereka berumur 10 tahun. Maknanya 7 tahun kita marah dekat dia, perintahkan dia solat, denda dia. 10 tahun tak solat lagi, kita boleh pukul dia, boleh rotat dia. 12 tahun, 15 tahun tak solat lagi, apa boleh buat? Maka waktu tersebut orang yang dah balik, waktu tersebut kerajaan yang memerintah. Bahkan dia boleh tangkap orang tak solat dia. Tangkap, perintahkan suruh dia bertaubat. Dia kata, okey, aku bertaubat, aku akan solat.
Kalau dia tak nak bertaubat, dipenjarakan dia. Kemudian dipenjarakan dia tetap tak nak solat lagi, disebat dia. Kemudian disebab pun tak nak solat lagi, akhir sekali dibunuh orang yang tak nak solat ni. Apa guna duduk kat atas dunia kalau tak nak solat. Sebab tu kita tengok di hari ini antara kemungkaran yang berlaku di sekitar kita, antaranya kemungkaran orang-orang yang tak solat. Mungkin kita kat sini ada kita yang muda-muda yang belajar di mesti contohnya. Kita tengok kawan-kawan kita, tanggungjawab kita untuk memberikan kepada mereka dakwah bagi orang yang tak solat. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, macam mana nak buat? Sahabat saya ni dia cukup lihat untuk solat, apa nak buat? Okey, antara pengalaman yang pernah saya kebetulan adik lelaki saya waktu tersebut. Waktu tu umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, waktu tu yang time suruh dia buat, time kita tak suruh dia takkan buat. Kadang-kadang waktu subuh, mak saya pun kejut. Bangun pergi solat subuh. Dia bangun, dia masuk dalam toilet, dia basuh muka, dia keluar balik. Mak saya pun tengok. Dia kata, hang jangan duduk murung aku. Hang ingat aku tak tahu. Dia kata, hang basuh muka saja kaki, hang tak basuh muka dulu pun. Kadang dia nak kecoh, dia masuk toilet, basuh muka saja. Nampak air kat muka tu, belum dia nak solat. Dia solat kalau 4 rakaat, dia buat short jadi 2 rakaat saja. Sebab apa? Sekadar buat sebab tak. Baik. Maka ini yang kita kena pantau anak-anak kita. Apa buat? Dalam kali mak saya keluar dia punya ayat yang paling best. Dia kata, aku tak nak duduk dengan syaitan. Siapa nak jadi syaitan, sila keluar daripada rumah. Ayat-ayat yang power lah. Dia kata, aku tak nak makan nanti sekali dengan rumah aku terbakar. Aku tak nak solat. Tak payah untuk makan, aku keluar daripada rumah aku. Aku tak mau duduk dengan orang yang tak solat. Lepas tu kita kena tegas dalam bab yang macam ni. Habis itu macam mana buat? Dah subuh, macam-macam subuh lah. Dan kali tengok cara yang keras pun tak. Makan lah, tapi kadang-kadang dia tak boleh tak terkesan. Bila time kita tak ada, dia takkan solat. Keras sekali. Mak saya kata, dia kata, di kedai kan, kita tengok tepi kat satu surau, ada satu poster. Kat situ dia tulis 15 azab bagi orang yang tak solat. Dia kata, hampir beli banyak-banyak orang balik main, apa nak buat? Beli poster tu, tampal kat pintu, bilik dia, tampal kat cermin dia. Setiap kali dia duduk kat depan cermin, ada 15 azab bagi orang yang meninggal tak solat. Tapi alhamdulillah, maknanya berkesan. Bila dia baca benda tu, semakin hari sampai ke tahap tak tinggal solat. Kadang-kadang kita nak kena cari benda-benda yang boleh menakutkan mereka tujuan. Walaupun kadang-kadang sebab kita mungkin tak tekankan waktu kecil, bila sampai ke tahap yang dewasa cukup sukar untuk kita jadikan mereka orang yang bersolat. Karena solat ibadah yang paling penting. Bahkan fokus utama dalam bab Isra dan Mi'raj ini yang paling hebat, malah selain daripada cerita-cerita yang lain adalah cerita berkaitan tentang solat. Karena solat ni benda yang paling pertama sekali akan dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadama din. Solat itu sebagai tiang agama. Siapa tinggal solat itu maka dia telah meruntuhkan agama. Ada seorang pakcik jual air kelapa. Air tu pasal banyak kali dah. Dan kita pergi solat jemaah, dia duduk kat situ. Kadang-kadang kita solat jemaah tu kita express sebab kadang kita ada hal dan sebagainya, kita keluar awal daripada masjid balik kan. Tengok macam tak pergi jemaah. 2-3 kali saya tengok, saya singgah betul kat stand. Dia jual air kelapa. Saya kata, pakcik tak pergi dengan jemaah ke? Dia senyum je, tak cakap apa. Saya kata, dia senyum. Ada semua orang jenis kebal kan. Dia senyum, dia tak cakap apa. Saya kata, pakcik, okey. Pakcik, saya kata, kita cari rezeki. Rezeki itu Allah yang bagi. Jadi rezeki kita jadi berkat. Berkat atau tak berkat. Kalau kita rezeki yang Allah bagi itu, kemudian kita tak patuh, tak nak solat, dan kata kita nak dapat keberkatan yang utama. Dia senyum juga. Dan tadi kita penat sikit dia. Pakcik, orang tak solat ni Allah buat satu neraka kat dia. Apa neraka Allah bagi kat orang tak solat? Satu neraka Allah ciptakan orang tak solat ni, neraka yang dinamakan neraka Saqar. Ayat dalam Al-Quran Allah sebut dialog di antara malaikat dengan penghuni neraka Saqar. Malaikat tanya kepada penghuni neraka Saqar, "Ma salakakum fi saqar?" Hei kamu yang duduk dalam neraka Saqar, apa sebab kamu duduk dalam neraka ni? Qalu, jawab orang-orang yang duduk dalam neraka Saqar itu, "Lam naku minal musallin." Kami dahulu bukan di kalangan orang-orang yang bersolat. Ini yang kita katakan bahaya. Orang yang tak solat, Allah akan campurkan mereka duduk dalam satu neraka, dan neraka tersebut dinamakan neraka Saqar. Dan orang yang paling dahsyat sekali dia azab ketika mana? Azab kubur. Orang yang berada
berada dalam kubur. Dan ketika mana nak meninggal dunia, antaranya orang-orang yang tidak solat. Selain daripada Allah cabut keberkatan dalam kehidupan mereka, dan itu juga yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu kepentingan solat yang kita kena jaga, kita kena didik anak-anak kita. Kadang-kadang ibu bapa, anak-anak ngaji jauh. Contoh kita kata anak ngaji kat UUM, naik bas sampai kat Melaka pukul 5 pagi, sampai kat rumah. Sampai kat rumah, kita pun cakap tak apa, kau tidurlah dulu, akan nanti mak tujuh. Yang bapa cakap, tujuh nasi minah tu lah pukul 6 pagi, tidur malu sembuh. Kesian dia naik bas lama, semalaman naik bas, tak apalah, pergilah dia tidur. Sebabkan sayang kepada anak, biarkan anak dalam keadaan tak solat. Ini yang paling bahaya. Ada juga jiran-jiran saya, anak yang ada kat rumah, anak-anak lelaki, tapi waktu keluar pergi solat jemaah, keluar seorang-seorang, anak tak bawa sekali dan tak suruh pun anak pergi solat jemaah. Ini yang paling bahaya. Sebab ingat di akhirat adalah ibu dan bapa tu dah langkah kaki masuk ke dalam surga, tiba-tiba anak panggil. Anak kata, ya Allah, tak aci kau bagi ibu bapa aku masuk surga, sedangkan aku masuk neraka, dan aku masuk neraka disebabkan mereka lah yang tidak didik aku waktu aku kecil, aku solat. Sebab tu tuan-tuan, kepentingan untuk didik anak-anak kita. Saya selalu sebut kat mana-mana tempat, solat ni kadang-kadang boleh orang tanya, boleh tak ustaz solat dalam keadaan riak? Boleh. Masuk riak ni tunjuk ke orang. Saya kata saya selalu tunjuk saya solat dekat anak saya. Saya nak solat, saya akan angkat anak saya yang kecil tu letak kat sebelah saya. Biar dia bergantung, bergayut kat kita pun tak apa, tak ada masalah, tak membatalkan sedikit pun. Ada orang tanya, ustaz, dia tak sunat lagi, apa masalahnya dia tak sunat lagi? Ada orang kata, kalau orang yang budak-budak yang tak sunat, dia masuk di dalam saf, duduk dekat tengah-tengah saf tadi akan terputus. Kemudian yang pula kita tanya, kenapa terputus saf? Dia kata sebab budak tu dia tak sunat. Orang budak lelaki yang tak sunat, dia tahu kuluk. Dalam kuluk itu ada najis. Najis tu yang menyebabkan terputus. Sebabkan badan dia ada najis. Saya kata tak boleh lah nak kira macam tu. Kalau nak kira macam tu, kita orang dewasa lagi lah. Ni hang makan breakfast pagi tadi tak buang-buang lagi, yang duduk dalam perut tu najis juga. Sama juga macam budak-budak lah. Maka tak boleh nak kira macam tu. Tak terputus, bahkan tak ada dalil pun yang mengatakan akan terputus saf kalau sekiranya ada budak-budak dekat tengah saf tadi. Maka tak ada masalah. Kita tunjukkan kat dia orang, biar dia duduk bergayut kat kita, tak apa. Dia duduk kat depan kita, kita tolak dengan tangan kita supaya dia terbiasa. Apa sekali anak kita tak sampai umur 2 tahun lagi, dia dah tahu pergerakan dalam solat. Maka bila umur 4, 5, 6 tahun, dia secara automatik akan solat sebab dia tengok ibu dan bapa ada solat. Tapi kalau kita, kadang-kadang kita tak pernah tunjuk. Sebab tu solat jangan buat kat masjid saja, kat rumah kita tak buat. Maka sekurang-kurangnya kita nak tunjuk. Kadang-kadang mungkin jiran kita jenis yang tak solat, apa kita buat? Buka sliding door tu lalu, saya nak solat tu takbir, Allah Akbar. Biar kita dengar, dia tengok kita nak menunjuk tu, tak apalah, kita nak tunjuk kat dia orang yang tak solat. Sekurang-kurang bagi dia rasa malu. Saya jiran yang tak solat jemaah, dan nak keluar dari jemaah, kita tengok dia duduk kat rumah, kita pun keluar buat tak sobat kat tepi rumah, kat sini. Bang, tak pergi jemaah ke? Ada kata nak pergi kat lagi, pergi masjid mana? Tak tahu lagi dia kata nak pergi masjid mana. Dia tahu dia tak pergi lah tu. Okey, baik. Tengok tu ayat pertama, tak apalah. Minggu akan datang pula. Bang, pergi jemaah. Ada kata nak pergi kat lagi, saya nak tumpang. Dia kata, aku nak kena biar isteri aku ajak. Dia kata, aku pergi dulu lah. Maknanya kita tahu tu. Kali ketiga, dia nak. Kali ketiga kita beritahu dia. Dia kata, bang, solat jemaah ni, kita cerita pada satu lah sekali dia masa melualah. Kalau dia tak nak solat sekalipun, dia tengah hari dia tak akan balik rumah. Dia tak akan balik rumah, biar dia rasa segan. Dan ini yang kita kena buat dengan jiran-jiran kita. Paling kurang gambar tak boleh cakap dengan mulut pun pergi cari poster 15 azab orang tak solat tu, masuk kat kepala dia, letak dalam pigeon hole, dalam post surat dia tu, letak kat dalam tu, ataupun hantar surat dan sebagainya. Kita ada sahabat-sahabat kat dalam diri kita, jiran kita, anak-anak kita, kita tekankan. Mungkin kita tak mampu cakap dengan mulut, maka itu cara-cara yang kita boleh tekankan, yang boleh kita buat. Dan ini antaranya lah yang saya mampu untuk ceritakan pada malam yang berbahagia ini. Dan banyak lagi sebenarnya cerita berkaitan tentang Isra dan Mi'raj ini yang boleh kita dapat. Cerita-cerita berkaitan tentang neraka, cerita tentang benda-benda yang Nabi jumpa. Tetapi fokus yang paling utama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, munajat Nabi dan apa yang Nabi dapat setelah mana Nabi bermunajat kepada Allah, dan apa yang anugerah yang Allah berikan. Tujuan solat tadi itu, tujuannya kerana nak jadikan kita dalam keadaan yang benar.
nak menjadikan manusia hidup dalam keadaan yang penuh keberkatan, di samping nak mengobati segala pelbagai masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. Manusia dijadikan dalam keadaan keluh kesah, dan melainkan orang-orang yang bersolat saja mampu menghilangkan segala keluh kesah tadi, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.